berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepadamu. 天父，我们感谢你，我们可以敬拜你。 Di bulan Agustus ini ya Papa, kami ingin mengawali juga nanti dengan perjamuan kudus. 在进入8月份的时候，我们也要以圣餐礼来开始。 Biarlah Papa hati yang terpaut dengan Tuhan selalu ada pada kami. 让我们的心紧紧与主相连。 Kiranya tangan-Mu yang selalu memegang kami ya Papa. 愿你的恩手常护着我们， Sehingga kami boleh kuat dan setia mengikut Tuhan. 让我们可以有坚定的力量，重心跟随你。 Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan. 不是因为我们有能力，乃是在乎你给我的全能。 Sertailah kami Bapa ketika mau merenungkan kebenaran 当我们 firman-Mu. 要默想你的话的时候，你与我们同在。 Agar firman-Mu menguatkan kami. 愿你的话坚定我们， Dan tolong kami supaya kami boleh menjalankannya. 也帮助我们可以遵行。 Sertai kedua hamba-Mu Bapa. 求你与你两位仆人同 Sehingga 在， kebenaran itu bisa dimengerti oleh setiap kami. 让你的真理每一个弟兄姐妹可以听明白。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 靠耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita akan belajar dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. 我们也学习马可福音第3章31节到35节。 Bahasa Mandarin bacakan dulu, kemudian saya bahasa Indonesia. 我们先用中文读一遍，以后用印尼文重复。马可福音第3章31节到35节。当下，耶稣的母亲和弟兄来站在外边，打发人去叫他。有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说：“看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。”耶稣回答说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”就四面观看那周围坐着的人，说：“看哪，我的母亲，我的弟兄，凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。” Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang selalu merenungkan dan melakukan firman Tuhan. 凡是度了默想并遵行上帝话语的人，有福了。 Saudara, kita akan belajar mengenai topik persaudaraan dalam Yesus 我 Kristus. 们要一同学习基督里的亲亲关系。 Saudara, semua orang tahu arti persaudaraan. 我们都明白什么是亲亲的关系。 Ya, kita sudah sering diajar bahwa kita semua saudara seiman, kita saudara di dalam Yesus Kristus. 我们已经领受了这个教导，我们都是在耶稣基督里面的弟兄姐妹。 Tapi ketika kita mengerti dan mungkinkah kita bisa melaksanakan dengan baik? 虽然我们已经明白了，那是否能够真正的遵行呢？ Tidak mudah untuk dilakukan. 真的是不是一件很容易的事情要实行。 Saudara, dalam kenyataannya, kehidupan sesama orang Kristen banyak sekali terjadi perbedaan. 很多在现实的生活当中，我们基督徒有不同的看法， Terjadi juga perpecahan. 也造成许多的分裂， Bahkan sudah terjadi juga permusuhan. 而且呢，也会影响成为一个仇敌的。 Ini menunjukkan saudara, teorinya gampang, tetapi prakteknya itu begitu sulit.
这告诉我们在理论上是容易的，但是呢，在实践上是很困难。 Karena itu saudara dan saya jangan terlalu idealis. 所以呢，我们不要太过理想主义。 Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kesungguhan kita melaksanakan persaudaraan 更 itu. 重要的是呢，我们真正有个诚心，愿意遵行这个弟兄姐妹的亲关系。 Saudara, pada abad ke-21 ada film yang sangat terkenal namanya Castaway, terdampar. Ya. 有一部电影非常出名，就是被抛去。 Dibintangi oleh aktor yang terkenal Tom Hanks. 那么有一个很出名的演员 Tom Hanks 来主演。 Kalau saudara pernah nonton filmnya pasti ingat itu. 若是你们看过这个电影，你们会记得。 Ini memang bukan satu kenyataan, saudara. 这不是一个事实， Tapi menggambarkan, mendramatisir bagaimana Tom Hanks ini terdampar di sebuah pulau terpencil yang tidak ada penghuninya. 但是呢，描述这个 Tom Hanks 这个主角被抛去在一个荒岛上，没有人记住。 Ya, dia sedang mengkoordinir untuk bagaimana jasa FedEx itu ya, untuk pengantaran paket-paket itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. 当时呢，他正在策划来安排这个物流交流的这个工作可以顺利的进行。 Ketika dalam urusan bisnis itu dia naik pesawat dan akhirnya dia terdampar di pulau terpencil di lautan Pasifik. 当他执行这个任务的时候呢，就发生意外，被抛弃在一个荒岛上， Saudara, tidak ada penghuni sama sekali. 在那里没有人记住。 Dan berapa hari dia lewati sendirian. 那么好几天的时间，他单独的这个度过。 Ada juga barang-barang dari paket FedEx itu sudah akhirnya terdampar juga di pulau itu. 那么有一些这个他们所传送的这个东西也漂流在那个地方。 Dia menemukan bola voli. 他看 Bola voli. voli。那么他发现有一个排球。 Saudara, bola voli itu sudah terkena dari luka-luka tangannya sudah dengan berdarah. 那么这个因着他的手有受伤，让这个排球充满这个血迹。 Dan di dalam kesendirian dia mau bicara dengan siapa? 那么在孤独的时候，在跟谁说话呢？ Akhirnya lewat bola voli yang sudah berlumuran darah itu dia gambar orang-orangan, wajah orang. 以后呢，他在这个排球上用他的血迹来描绘的人像。 Dan dia menamai wajah di bola voli itu Wilson. 那么他称这个画面是个 Wilson。 Saudara, dia sering bercakap-cakap dengan bola voli itu, sering panggil Wilson. 所以呢，他就跟这一个排球给他名叫 Wilson， 给他谈话。 Kadang-kala dia juga mengungkapkan kemarahannya dengan Wilson 以 itu. 后呢，他也向这个 Wilson 表露他生气的感情。 Saudara, dia terdampar di pulau itu selama 4 tahun. 那么他在个荒岛呢漂流4年的时间。 Dia bisa bertahan karena salah satu faktornya adalah ada teman bola voli yang dia sebut Wilson. 那么他能够坚持那么长的时间，其中一个原因是因为有个排球成为这个 Wilson 陪伴着他。 Tapi film itu mau menggambarkan bahwa ada satu pesan yang khusus bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. 那么这一部电影所要陈述的是什么呢？告诉我们人不能够独自生存。 Saudara, dia bisa bertahan 4 tahun lamanya dan tidak menjadi gila karena dia ada Wilson. 那么这个主角呢，他能够坚持4年不成为发疯的人，是因为有 Wilson 陪伴着他。 Seolah-olah sudah wajah di bola voli itu Wilson itu sebagai sosok yang menemani dia. 那么这个排球上的个画面，这个 Wilson 真的陪伴着他。 Akhirnya dia bisa, setelah 4 tahun dia akhirnya bisa diselamatkan. 那么4年以后呢，他得做拯救。
Saudara, saya tidak mungkin ceritakan semua kisah film ini. 我不能完全讲述这个电影的故事， Tapi jelas sekali bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. 但诗社告诉我们，人不能独自生存 Jikalau。saudara mengatakan saya tidak perlu sahabat, saya tidak perlu saudara, itu omong kosong. 可是你说我不需要朋友，不需要亲的关系，这是说谎的。 Buktinya Tuhan sendiri berkata, 主耶稣自己说， manusia tidak hidup sendirian saja, aku akan membuat baginya seorang penolong. 上帝说那个人妒忌不好，我要为他造一个配偶，帮助他。 Saudara, Adam tidak mungkin bisa hidup sendirian. Karena itulah Tuhan berikan Hawa untuk mendampinginya. 亚当不能单独生存，所以上帝为他造了一个夏娃。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Karena 妹， itulah di dalam gereja itu juga Tuhan memberikan makna persaudaraan. 在教会里面，上帝也给我们有弟兄姐妹亲情的意义。 Namun kita tahu saudara bahwa dosa telah menghancurkan dan merusak semuanya. 但是因为罪恶破坏了这一切关系， Buktinya sudah Kain membunuh Habil, adiknya sendiri, saudaranya sendiri. 该隐他杀了他自己的亲弟弟亚伯， Dan tanpa rasa bersalah, tanpa perasaan dia berkata, apakah aku penjaga adikku? 那么他自己没有内疚的心，说：难道我要照顾我的弟弟吗？ Pada waktu Tuhan bertanya, Kain di mana Habil adikmu itu? 当上帝问该隐，该隐，你的弟弟亚伯在哪里？ Apakah aku penjaga adikku? 难道我一直看顾我的弟弟吗？ Inilah saudara dosa. 这是一个罪恶。 Saudara, kita harus terus renungkan bagaimana diri kita. 我们要不断的思想我们自己。 Ketika dosa itu menguasai diri kita. 当罪恶捆绑着我们， Ketika dosa itu lebih menguasai hati kita. 当这个罪恶掌权在我们的心中， Dosa itu menguasai pikiran kita. 它管理了我们的思想， Dosa menguasai perasaan kita. 管理了我们的这个感情， Dosa menguasai mulut kita. 管理了我们的口舌， Dosa menguasai pendengaran kita. 已经管理了我们的听觉。 Dosa menguasai mata kita. 罪恶管理了我们的眼睛。 Saudara ingat itu senantiasa. 你要记得， Ketika kita sudah melakukan sesuatu, 当我们做了一些事情， kita selalu harus introspeksi. Apa yang kita lakukan itu adalah karena dosa atau karena kehendak Tuhan. 那我们必须要反省我们所做的一切是因为罪恶呢，或者是因为上帝？ Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， persaudaraan juga dipahami di dalam konteks umumnya. 那么我们也当很广泛的理解这个亲情的关系。 Bahkan saudara sekarang ini antar kota pun bisa membuat persaudaraan. 那我们看这个城市与城市呢，他们有这个借亲的关系， Kerjasama ekonomi antar kota. 他们彼此在经济上的合作。 Namanya sister city, ya kan? 他们说兄弟城市。 Ya, sister city sama-sama Jakarta bersaudara dengan kota mana, Surabaya dengan kota mana dan seterusnya. 盐城也是属于跟什么这个城市他们相连接。 Nah, saudara, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa persaudaraan dalam Kristus itu mungkin diterapkan dalam gereja. 那么主耶稣也教导我们这个亲情的关系可以在教会里面实行。 Lewat peristiwa kejadian yang sungguh-sungguh ada ini, saudara, Tuhan Yesus ingin menjelaskan makna persaudaraan. 那么借着主耶稣自己所经历的，要教导我们这亲情的真正的意义。 Ibunya sendiri datang, saudara-saudaranya sendiri datang menemui dia. 耶稣的母亲、耶稣的弟兄来找他， Dan Tuhan katakan, siapakah saudaraku, Namanya- siapakah ibuku? 耶稣说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄 Dia menunjuk kepada orang banyak yang ada di？” sekitar 他 situ. 就面对着周边坐着的人说 Saudara, persaudaraan dalam Kristus itu artinya lebih dari sekedar ikatan daging.：“ 那么这个亲情的关系远超过这个血肉
的关系。 Amsal mengatakan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. 箴言里告诉我们，我们邻近的邻居远比远方的这个弟兄更亲密。 Saudara, saya tegaskan lagi, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. 我们隔壁的邻居远比远方的弟兄更亲密。 Saudara, saya pikir ini merupakan sindiran. 这是一个Sindiran. Ya. 讥笑的话， Dan 讽刺的话。 Dan ironi realitas persaudaraan. 那么这是告诉我们这个亲情的这个关系。 Memang sudah di dalam kehidupan manusia saudara itu bisa jauh karena mungkin tempatnya yang jauh. 我们跟我们的弟兄可能会有很大的这个距离，所以关系可能比较疏远。 Seperti saya, saudara, saya boleh dikata berkelana. Saya tidak di kota di mana orang tua saya tinggal. 比如说我自己没有跟我的父母们住在一起， Ya, sehingga terasa jauh. 那么他们感觉到这个距离遥远。 Tetapi saudara, ironi ini juga bisa terjadi walaupun di dalam kota yang sama, tetapi saudara pun tidak mau saling berkunjung. 但是呢，同在一个城市里面呢，可能兄弟姐妹彼此没有来往。 Sehingga tetangga dekat sebelahnya lebih baik daripada saudara yang 以 jauh. 至于我们的邻居都比他们更好。 Saudara, di sini saudara semua, saya percaya satu demi satu bisa merenungkan bagaimana keadaan persaudaraan kita dalam keluarga kita. 我相信我们每一个人可以回想自己跟自己兄弟姐妹的关系。 Bagaimanakah? Apakah perkataan Amsal ini terjadi dalam kehidupan kita? 那么，是否这个箴言里面的这一句话发生在我们的生活中？ Karena itulah saudara, ayat ini juga mau menggambarkan terkadang kala dan seringkali sanak saudara justru menjadi rintangan dan sandungan dalam kehidupan kita. 那么这一节经文也可以提醒我们，很多时候呢，弟兄姐妹的感情成为我们生活中的绊脚石。 Saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini bukan omong kosong. 那主耶稣所讲的话不是空话。 4 Injil mencatat bahwa tanda petik saudara-saudara Yesus itu sendiri juga tidak mempercayai dia. 四福音也记载，耶稣自己的弟兄们也都不相信他。 Yesus mengalami sendiri bagaimana adik-adiknya dan saudara-saudaranya itu tidak mendukung dia. 耶稣自己经历过，他的弟弟们不相信，也不拥护他。 Mereka pernah berkata, kalau kamu mau terkenal, jangan di Nazaret. Pergi ke Yerusalem supaya kamu terkenal. 他们说，若是你要出名，你就不要住在拿撒勒，你到耶路撒冷去吧，那在那边你会出名。 Saudara baca di Injil Yohanes pasal 7. 你们看约翰福音第7章， Saudara-saudaranya pun tidak percaya kepada dia. 他的弟弟们都不相信他。 Bahkan Markus pasal 3 ayat 21 ayat sebelumnya, mereka menganggap Yesus itu kurang waras. 那么，反而刚才我们所读经文之前，他的弟弟们想他是一个发疯了、疯子。 Mereka dicatat sendiri dalam Markus 3 ayat 21, mereka menganggap Yesus kurang waras. 马可福音第3章第21节都记载，以为耶稣是疯子。 Saya bacakan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. 耶稣的亲属听见就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。 Saudara, ini kenyataan yang dialami oleh 这 Yesus. 是主耶稣所面对的事实。 Ibunya pun mungkin bingung. 可能他的母亲玛利亚也觉得不明白。 Orang-orang di Nazaret, kota kecil, sudah sangat tahu kehidupan Yesus. 那么拿撒勒是个小地方，他们对耶稣的生活非常清楚， Sangat tahu kehidupan keluarga Yesus. 他们也很明白耶稣家庭里的情形。 Sampai mereka bertanya, bagaimana dia mendapatkan ilmu pengetahuan, pemahaman yang luar biasa ini? 所以他们疑问说，
从哪里来的这个学问呢？ Dan orang Yahudi pun bertanya dari mana kuasa yang dia 犹 dapatkan. 太人自己也疑问他从哪里得着这个能力。 Lalu dalam Markus pasal 3 dikatakan karena mereka menganggap dia tidak waras lagi. 因为大家都认为耶稣是癫狂了。 Saudara-saudara yang dikasih 各 oleh 位亲爱的 Tuhan. 弟兄姐妹， Bukankah dalam kehidupan keluarga kita kadangkala antar saudara, kakak adik pun terjadi perpisahan? 我们家里面兄弟的关系，岂不是也会发生这样的事情？ Saudara, ini kenyataan yang kita tidak perlu malu-malu mengakui di 那 hadapan 我 Tuhan. 们在上帝面前不需要害羞的承认这个事实。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tetapi ikatan daging itu kadangkala bisa memaksa kita untuk seolah berpura-pura bahwa kita baik dengan saudara kita. 那我们泄露的关系可能会使我们做一些假冒的这个承认，他是我们的兄弟姐妹。 Kita harus hati-hati di situ. 那我们必须要谨慎。 Saudara, karena itulah seharusnya kita yang pahami adalah ada ikatan yang lebih dari ikatan daging. 那么我们要学习比这个削入的关系更亲密的关系， Yaitu ikatan hati yang tulus ikhlas. 那是心灵真诚的这个观念， Ikatan hati yang tulus dan rela. 那么是内心真诚的情愿的关系， Seperti Daud dan Yonatan. 就好像大卫和约拿单。 Saudara dituliskan di dalam 1 Samuel 18 bagaimana hati Daud dan Yonatan terpaut satu dengan yang lain. 撒母耳记上第18章记载，大卫和这个约拿单的心连心。 Maka mereka tanda petik seperti mengasihi, saling mengasihi seperti saudara sendiri. 他们彼此相爱如亲弟兄， Padahal mereka tidak ada familian. Saudara. 他们根本没有血肉的关系， Jelas bukan family, 他 saudara. 们不是亲戚， Tapi mereka bisa saling mengasihi. 但是他们能够彼此相爱。 Dan Alkitab mencatat bahwa hati mereka saling terikat oleh karena ketulusan, kerelaan, keikhlasan satu dengan yang 圣 lain. 经记载他们因为有真诚的心，以至于心连心。 Yonatan yang sebetulnya adalah putra mahkota, 约拿单本来是扫罗的儿子， tapi 是 dia 王室 tidak memikirkan mengenai kedudukannya. 但是他没有想到他的身份地位。 Saudara yang kasih oleh Tuhan, ikatan itu bisa terjadi. 各位亲爱的弟兄姐妹，这个关系可以形成。 Kan itu saudara kalau hati kita penuh dengan keterbukaan, keluasan yang luar biasa, maka ikatan itu akan melampaui ikatan daging. 若是我们敞开我们的心门，那么这个关系会超乎这个泄入的关系。 Abad 19 ada seorang komponis besar namanya Robert Schumann. 那么19世纪有一个很出名的这个音乐家，名叫 Robert Schumann， Saudara, dia punya banyak sahabat. 他有很多的朋友， Dan saudara, dia sendiri adalah orang yang pribadi yang sangat baik sekali. 那么他有个非常善良的这个心情。 Dan yang paling penting adalah sahabatnya, yang paling penting adalah istrinya sendiri. 那么他把他的妻子当作是最亲密的朋友。 Saudara, di dalam karirnya saudara luar biasa sekali. 那么他的创作呢非常的多。 Namun ada satu kelebihan dari Robert Schumann ini. 那么 Robert Schumann 有一个特殊的表现， Dia selalu mendukung komponis-komponis muda. 那么他不断的这个提拔年轻的这个音乐家， Dia tidak pernah merasa iri hati kepada komponis muda. 他从来没有为年轻的这个音乐家感觉到嫉妒， Dan dia juga tidak pernah melakukan suatu kritik yang keras kepada komponis-komponis muda. 他也从来没有很严厉的指责批评那个年轻的音乐家， Tapi dia mencoba melihat setiap komponis muda itu dengan keunikannya masing-masing. 那么他非常清楚这些音乐家的特征， Sehingga saudara editor buletin musik ya disebut dengan New Zurich
ya, buletin musik itu sudah sangat berterima kasih kepada Robert Schumann ini. 所以当时的有一个这个音乐的这个报刊，那非常尊重这个 Robert Schumann， Karena dia menjadi editor 因为他成为这个主编， dan dia mengungkapkan bagaimana setiap komponis-komponis itu dipromosikan dengan baik. 那么他非常详细的这个推荐年轻的音乐家， Dia menyadari satu hal. 他醒悟到一件事情， Dia ingin mempromosikan bakat orang-orang muda. 他愿意把这个年轻音乐家的才干推广出去。 Dia menyebut Brahms, 他只做这个 Brahms， seorang yang terpilih untuk mengekspresikan semangat yang tinggi di zamannya dengan cara ideal. 那么在那个时候呢，用他的作品来表露当时的理想主义。 Mungkin yang ini bacanya Chopin ya, tulisannya Chopin ya. Dia menulis begini. 他对肖邦说 Melalui dia, Polandia telah memperoleh 1 kursi dan suara dalam parlemen musikal besar suatu bangsa. 那么对这个波兰这个国家，他得着了一个伟大的音乐家的一个身份地位。 Tentang seorang komponis namanya Schubert, 对 Schubert 他怎么说呢？ hampir saja kurang dikenal oleh orang. 当时呢，似乎没有人注意到， Tapi dia menuliskan demikian. 但是这个他怎么写呢？ Diperlukan seluruh buku untuk memperlihatkan secara rinci karya-karya jenius yang murni dari komposisinya. 那么要用很多的书本来推荐、来介绍这个年轻的 Schubert 的这个作品。 Terakhir mengenai Mendelssohn, 对这个 Mendelssohn 他怎么说呢？ disebutnya Mozart di abad ke-19. 他说这是第19世纪的摩擦， Musikus yang cemerlang, 是一个闪亮的音乐家， seorang yang melihat paling jelas segala kontradiksi di masa kini. 那么他可以写出当代的这个许多冲突， Dan bagaimana semua kontradiksi itu bisa dipadukan menjadi satu, didamaikan. 那么把整个的冲突可以结合在一起。 Inilah saudara Robert Schumann, 这是 Robert Schumann 的， orang yang melebihi ikatan daging. 他超过了这个血肉的亲情关系。 Dia komponis besar, 他是个伟大的音乐家， tapi dia tidak mau untuk menghancurkan komponis-komponis 但 muda. 从来没有摧残那些其他的音乐家。 Dia mau melihat keunikan dari setiap komponis itu. 他要看出这个每一个音乐家的特点， Dia tidak melihat kekurangannya, 他没有看出他们的缺点， tapi dia melihat kelebihannya. 但是呢，他发现他们的优点。 Saudara, kita mau tanya kepada diri kita. 我们要反问我们自己： Ketika kita melihat saudara kita seiman di sekitar kita, 当我们看到我们周边同信仰的人， kita lebih sering melihat kekurangan orang, bukan? 我们常常发现别人的短处。 Sehingga minggu lalu dikotbahkan jangan menghakimi. 上个礼拜我们讲了不要论断别人， Kita bisa melihat selumbar mata di mata saudara kita. 你可以看见别人眼中的痴， Tapi balok di mata kita sendiri tidak pernah kita lihat. 但是呢，你自己眼睛的梁木你没有看到。 Saudara, kita melihat yang kecil kesalahan orang, waduh kelihatannya besar 我 sekali. 们看见别人的短处看得那么大， Padahal itu kecil. 那其实是很小的错误。 Padahal kita punya kesalahan yang besar yang tidak pernah kita 但 tahu. 我们自己有个很大的错误，自己没有醒悟到。 Saudara, Robert Schumann bukan orang yang begitu. 那 Robert Schumann 不是这样的人， Saudara, dia selalu melihat keunikan dari setiap komponis muda. 他看出每一个音乐家的特点， Semua punya 每 kelebihan-kelebihan. 个人对于他的特殊的地方， Bagaimana kelebihan itu boleh dia angkat dengan baik. 他把这些特点实现出来、体现出来， Sehingga buletin musik itu sudah sangat terkenal pada zaman itu. 以至于当时他做主编的这个音乐杂志呢，非 Sehingga 常出名 orang bisa belajar dari setiap komponis itu memiliki ciri-ciri yang unik luar biasa. 以至于
大家可以从每一个音乐家里面学习很多很多的特点。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mari kita lihat kepada kehidupan kita. 让我们来回想自己的生活， Persaudaraan di dalam keluarga kita 你自己家庭里面的亲情关 diharapkan 系， bukan sekedar karena ikatan 不 daging. 是因为有血肉的关系， Alangkah indahnya kalau itu adalah ikatan di dalam Yesus Kristus. 而是真的是在耶稣基督里面的关系是何等的美好， Dan kemudian terjadi oleh karena ikatan hati yang tulus ikhlas. 而且是出自你内心的真诚。 Dan yang paling penting yang dikatakan oleh Tuhan adalah apa? 更重要的，主耶稣说什么呢？ Melakukan kehendak Allah. 要遵行上帝的旨意。 Karena itu dikatakan ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. 35节说：“凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。” Saudara, Tuhan Yesus bukan pengertiannya seolah-olah mengabaikan ibunya, mengabaikan saudaranya sendiri. 主耶稣不是说要忽略他母亲和弟兄姐妹的关系， Dan Tuhan Yesus juga tidak mau memperlakukan keluarganya seolah oh ini karena ikatan daging maka mereka punya hak istimewa. 那 Tidak. 主耶稣也不是因为他们与血肉的关系就有特殊的关系。 Walaupun akhirnya Tuhan memperhatikan mereka. 是我们知道主耶稣最后也是关注他们， Jadi bagaimana akhirnya mereka diselamatkan semuanya. 以至于他们全家都得救了。 Ibunya Maria akhirnya diselamatkan menerima Yesus sebagai juru selamat. 那么玛利亚也接受耶稣做她的救主， Sanak saudaranya pun bagaimana mereka akhirnya diselamatkan menerima Yesus sebagai juru 她 selamat. 的弟妹们也一样，最后也接受耶稣成为救主。 Tadinya mereka tidak mau mengakuinya. 开始他们不要相信， Mana mungkin ibunya mengatakan, loh kamu kan anakku, masa aku mengakui kamu sebagai Tuhan? 你是我的儿子，怎么我会认你做我的救主？ Akhirnya Maria mengakui Yesus sebagai Tuhan. 那么后来呢，玛利亚也承认耶稣为救主。 Dan ketika Yesus mengatakan kepada ibunya sendiri, inilah anakmu. Kepada Yohanes, inilah ibumu. 那么主耶稣对约翰说：“这是你的母亲。”那么对玛利亚说：“这是你的儿子。” Dan kemudian Maria betul-betul mengakui Yesus adalah Tuhan. 那么最后呢，玛利亚也承认耶稣是救主。 Saudara, Yakobus juga saudara Tuhan Yesus, adiknya. Akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru 那 Selamat. 雅各呢是耶稣的弟弟，最后他也承认耶稣是救主。 Saudara membaca surat Yakobus pasal pertama ayat pertama atau kedua, dia mengakui dia adalah hamba Yesus Kristus. 你们读雅各书第1章第1节、第2节，在那里雅各承认他是主的仆人。 Yakobus tidak mengatakan aku adik kandung dari Tuhan Yesus, tidak. 他没有说我是耶稣的弟弟， Tapi dia mengatakan aku adalah Yakobus, hamba Yesus 他 Kristus. 承认我是雅各，是耶稣的仆人。 Saudara, persaudaraan dalam Kristus terjadi karena kelahiran baru. 我们在基督里面的弟兄姐妹的关系，是因为我们重生的生命。 Dengan lahir baru kita menjadi anak-anak Allah. 我们因为重生成为上帝的儿女， Sehingga Yesus mengatakan semuanya bersaudara di dalam Yesus. 所以主耶稣说，大家在主里面成为兄弟姐妹， Sehingga saudara lewat percaya kepada Yesus 因为相信耶稣基督， dan melakukan kehendak Tuhan. 而且要遵行上帝的旨意， Inilah kesatuan yang tidak terpisahkan. 这是不能分开的关系。 Saudara, percaya iman itu penting sekali. 我们相信这个信心是很重要的。 Orang yang percaya kepada Yesus itu berarti dia dilahirkan baru menjadi anak-anak 我 Allah. 们相信耶稣的人，我们经历了重生，成为上帝的儿女。 Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus yang dilahirkan baru itu menjadi saudara di 以 dalam 至于 Yesus. 所有相信重生的弟兄姐妹的人，成为弟兄姐妹。 Tapi saudara, apakah semua orang yang mengaku Yesus itu berarti otomatis saudara kita? 是不是所有相信耶稣基督的人，那么就直接成为我们的弟兄姐妹？
memang secara gampangnya mengaku percaya dalam hatinya, dengan mulutnya ia diselamatkan. 是我们口里承认，心里相信，我们可以得救。 Tapi arti percaya dalam hati dan dengan mulut itu betul-betul sungguh-sungguh. 那么是否诚信的口里承认，心里相信？ Bukan main-main. 这不是随便乱说的 Bukan hanya asal ngomong tapi hatinya terserah gue. 不只是口里随便说了，那么心里就任意。 Saya berbicara kepada beberapa saudara seiman bahwa iman itu pengajaran dalam Alkitab itu luar biasa. 那我常常跟别人说，这个信心，圣经里面所讲的这个信心是非常重要的教导。 Iman itu ada 3 aspek. 那么有3个方面， Bahwa betul-betul mempercayai sosok pribadi itu. 那么我们要诚信这个位格， Kalau bahasa Latinnya disebut noticia. 希腊文叫做 noticia， Betul-betul percaya kepada subjek iman yaitu Yesus 是 Kristus. 真正相信耶稣基督， Kemudian mempercayai seutuhnya seluruh kebenaran mengenai Yesus Kristus. 而且呢是接受他所有的教导， Itu namanya asensus. 那个 ascensus。 Dan yang ketiga, bergantung penuh kepada kepercayaan yang benar itu. 那么完全交托在这个信心上， Itu namanya fiducia. 就说迪鲁西亚。 Ada orang ngomong iman-iman, apakah betul dia beriman? 当人家说是有信心，是否真正的有信心呢？ Kayak itu Yakobus mengatakan satu kata-kata yang sangat jelas sekali. 那么雅各讲了一句很清楚的话， Engkau mengatakan kau percaya, 你说你相信， setan pun percaya Tuhan. 魔鬼也相信上帝。 Saudara baca itu di surat Yakobus. 你看这个雅各书里面的记载， Tapi dia gemetar. 但是他是恐惧战惊， Setan percaya. 魔鬼也相信上帝。 Saya pernah berkata kepada saudara, bukan? 我曾经跟你们谈论， Saudara pernah melihat Tuhan? 你看过上帝吗？ Setan melihat Tuhan. 那么魔鬼看见上帝， Saudara kalau disuruh menggambarkan Tuhan seperti apa, nggak mungkin bisa sehebat setan. 若是教你去描绘画出这个上帝的形象，你不能胜过魔鬼。 Karena di dalam kitab Ayub jelas kan, setan bertemu menghadap Tuhan di sorga. 因为约伯记里面记载，魔鬼面对上帝。 Di dalam kitab Kisah Para Rasul katakan setan-setan itu, siapa kamu? Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi siapa kamu? 那么《使徒行传》里记载，这个魔鬼说：“耶稣我认识，保罗我知道了，你是谁呢？” Berapa kali di Injil katakan setan tahu Yesus itu Mesias. 那么福音书里面有几次记载，魔鬼也认识耶稣弥赛亚是谁。 Setan tahu siapa Tuhan. 那么魔鬼知道上帝是谁， Tapi setan meragukan semua kebenaran tentang Tuhan. 但是呢，他怀疑上帝所有的真理。 Dan setan tidak mau percaya tunduk kepada Tuhan. 那么魔鬼不愿意降服在上帝的主权之下。 Orang yang beriman itu adalah dia tunduk sepenuhnya kepada 一 Tuhan. 个有信心的人，他要降服在上帝的主 Dan 权 orang 之 yang 下。 beriman betul-betul tahu kebenaran Tuhan itu utuh, tidak bisa disepelekan. 那么有信心的人要承认也接受上帝这个真理是完整的， Dan tidak mungkin diragukan. 而且呢没有怀疑。 Dan supaya kita semua tahu mengenai kebenaran Tuhan, kita tidak boleh lupa dengan firman Tuhan. 若是要我们明白上帝的旨意，我们不能放弃这个圣经。 Saudara-saudara ini kasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Melakukan kehendak Allah. 要遵行上帝的旨意。 Ketika ada 2 orang Kristen berselisih, 当有2个基督徒发生争执的时候， apalagi pahit hati, 而且呢，他们心里有创伤， ada pahit, ada kesel, ada jengkel, ada marah dan sebagainya. 心中有怒气、有厌烦等等。 Si A mendengar bahwa si B menfitnah dirinya. 那么一个觉得对方怎样诬告他， Bagaimana perselisihan di antara orang Kristen bisa
bisa diselesaikan. 那么这个两个基督徒的正责，我们怎么去处理呢？ Maka si A pergi ke si B. 那么这个这个甲他去面对这个乙， Saudara dalam Tuhan, tolong beritahukan kesalahan saya. 请你告诉我到底做错了什么事 Tolong kasih tahu langsung saja ya, tidak usah pakai orang lain. 你直接告诉我，不需要透过别人， Supaya saya bisa koreksi diri. 让我可以反省自己。 Dan kalau perlu saya bisa mencontoh meneladani kekristenan saudara seperti apa. 我也可以效法你基督徒的榜样。 Maka si B menjawab, 那么乙就回答他： baiklah, 好， saya akan melakukannya. 我要做实行。 Saya akan mengatakan banyak hal yang saya ketahui mengenai saudara. 我要指出许多我对你的认识， Hal-hal yang tidak baik. 许多不好的地方， Maka kedua saudara tersebut masuk ke dalam satu ruangan. 以至于两个人进到一个房间里面， Sebelum kita melakukan semuanya, 还没有实行之前， maka si A mengajak si B berdoa 那 bersama-sama. 么甲带了乙来祷告， Setelah berdoa supaya Tuhan membuka mata mereka masing-masing, 求上帝打开他们心灵的眼睛， membuka hati mereka masing-masing, 打开他们的心窍， supaya bisa melihat dan mengaku kesalahan masing-masing. 让他们可以看出自己的过错认罪。 Dan si A memohon si B mendoakannya. 那么这个甲要求乙为他祷告， Selesai Amin berdoa, 祷告完了以后， si A berkata, 那么甲说 silakan sekarang katakanlah semua kesalahan：“ saya. 现在呢，请你讲出来， Saya siap menerimanya. 我愿意接受。” Si B mulai ragu-ragu. 那么乙呢开始怀疑， Wah, setelah saya berdoa, 我们祷告了以后， kesalahan saudara nampaknya terlalu kecil, 那你的错误好像太小了， tidak berarti, 没有什么特别， dan itu tidak pantas untuk disampaikan. 那不需要指出来。 Saya merasa diri saya bersalah. 那反而我觉得我自己有过 Saya 错， sendiri juga mungkin melakukan hal yang sama. 可能我自己也犯了同样的过错。 Saat berdoa saya terasa ditegur oleh Tuhan. 当我们祷告的时候呢，上帝责备了我。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Lalu mereka sama-sama akhirnya berangkulan, 那么最后呢，两个人彼此拥抱， saling berjabat tangan. 他们握手。 Saya menyadari jangan sampai saya dipakai oleh iblis 他们醒悟到不要给魔鬼留地步， untuk menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik. 去传播那不好的信息， Ampunilah saya. 彼此饶恕， Hanya mereka berdamai. 他们彼此和好了。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Kalau terjadi permasalahan dalam hidup kita, 若是在生活上我们有正直， kita lebih mementingkan emosi kita. 我们常常呢更强调自己的情感， Kita lebih mengutamakan harga diri kita. 我们常常强调自己的面子， Kita lebih mementingkan egoisme kita. 我们常强调自己的这个自私， Bahkan kadang-kala kita, saya kan orang terpandang. 看出自己是很有名望的人， Saya kan termasuk orang yang dihargai oleh banyak orang. 是大家所尊重的人。 Di lingkungan masyarakat saya juga bukan orang yang dihina-hina. 在社会上，我不是随便给人轻看的。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐 mungkin 妹， kita berkata, saya juga orang pinter. 可能你也说我也是个聪明人 Saya dulu prestasi di sekolah saya. 在学校里我有什么成就 Guru saya juga menghormati saya. 老师也非常尊重我。 Saya ingat ya dulu Lee Kuan Yew pernah mengatakan, almarhum. 过去这个新加坡的总理李光耀曾经讲过一句话， Orang sombong itu seperti dia berdiri di puncak gunung. 那么一个骄傲的人呢，好像一个人站在高山上， Memang dia berada di tempat tinggi. 是他在高处， Lalu dia melihat orang di bawah. 他看到下面的人 Orang-orang kecil semuanya. 都是小人， Orang-orang kecil itu semua di bawah. 下面都是小人。 Tapi orang sombong itu yang di atas tidak tahu bahwa orang kecil yang di bawah itu melihat dia juga kecil.
他没有想到下面这个小人看到上面的他也是个小人， Apakah dia di atas menjadi orang besar? 难道他在上面就成为大人？ Tidak. 没有。 Dia di puncak gunung itu tetap orangnya kecil dilihat oleh orang lain. 那么在上面呢，众人看他也是小人。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐 sebagai 妹， orang Kristen, 作为一个基督徒， apa melakukan kehendak Tuhan? 我们怎么样遵行上帝的旨意呢？ Ketika terjadi masalah, 当有争执的时候， sudahkah kita berdoa dulu? 我们是否已经祷告？ Kalau ada lagu doa mengubah segala sesuatu. 有一首歌说祷告改变了一切。 Jangan sampai konsep saudara dan saya adalah ketika berdoa minta orang lain yang berubah. 你不要说当祷告的时候让别人有改变， Tapi saudara sendiri juga belum berubah. Itu tidak sama dengan ajaran firman Tuhan. 你自己就没有改变，这不符合基督教的教导。 Mengubah segala sesuatu itu berarti diri kita dulu yang diubah. 我们要上帝改变一切，也包括我们自己。 Yakobus, saudara. 雅各说， Dia kalau mau bangga, 他若是要感觉到自豪， aku adik, betul-betul adik dari Tuhan Yesus. 我是耶稣的亲弟弟， Ikatan keluarga yang sangat kuat. 这是一个很强烈的这个亲情关系。 Tapi dia tidak pernah menggunakan itu. 他从来没有用过这个特点。 Aku hamba Yesus 我是耶 Kristus. 稣基督的仆人， Sebutnya hamba lagi. 他自称是仆人。 Saudara ini kasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Walaupun di dalam tulisan Paulus 1 Korintus 15, Paulus menyebut saudara-saudara Tuhan Yesus termasuk Yakobus hanya melihat Yesus yang bangkit. 那么保罗在哥林多前书第15章也提到耶稣这个雅各也亲见耶稣复活。 Tapi itu hanya untuk menggambarkan bahwa memang betul dulu ada keluarga dari Yusuf dan Maria di mana Yesus dilahirkan di situ. 是他要强调有一个家庭，约瑟跟玛利亚，那么耶稣出生在那个家庭里 Untuk 面， menunjukkan bahwa saudara-saudaranya juga ada. 那么说明他也有很多的弟弟妹妹。 Bahwa Yesus itu real. 耶稣是很实在的， Itu bukan fiksi. 不是一个神话， Itu bukan karangan 不 manusia. 是人的创 Itu 作， nyata. 这是个现实。 Tapi mereka semua telah diselamatkan oleh Tuhan. 但所有的人都被他拯救， Dengan diselamatkan, mereka melakukan kehendak Tuhan. 他们得救了以后就遵行上帝的旨意， Mereka taat kepada Tuhan. 他们顺服上帝， Mereka berdoa. 他们祷告， Mereka menjalankan firman. 他们遵行上帝的话。 Sekarang kita mau tanya pada diri kita semua. 现在呢，我要反问我们自己： Kita melakukan kehendak Tuhan tidak? 你有没有遵行上帝的旨意？ Kita berdoa enggak? 你有没有祷告？ Ada masalah berdoa dengan sungguh-sungguh enggak? 当你面对问题的时候，有没有诚心祷告？ Masalah dalam keluarga kita, 家庭里面的事件， masalah dalam gereja 在 kita, 教会里面的事情， masalah dalam usaha 在 kita. 你们的事业上， Jangan sekedar berdoa minta orang lain yang diubah. 你不要祷告求上帝改变别人， Ubah diri kita dulu. 先要改变自己， Minta Tuhan koreksi diri kita 求 dulu. 上帝先更正我们自己。 Saudara yang dikasih 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， inilah yang Tuhan mau. 这是上帝所要的， Siapa yang melakukan kehendak Bapakku di 遵 surga? 行天父旨意的， Dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. 他是我的弟兄姐妹，他是我的母亲。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Berkatilah ya Bapa kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. 天父，求你赐福我们所听的教导， Kiranya kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kami. 愿你的能力在我们心中发挥， Supaya persaudaraan dalam Kristus betul-betul terjadi di dalam gereja-Mu. 让我们在教会里面真正可以实现基督里面弟兄姐妹的亲情关系， Persaudaraan itu melebihi ikatan daging. 超过血肉的关系。 Bahkan yang terpenting adalah melakukan kehendak Tuhan. 更重要的呢，我们都遵行你天父的旨意。 Bapa, kami ingin coba introspeksi diri kami 我们愿意 masing-masing. 反省自己， Jangan sekedar kami menuntut orang lain. 让我们不要对别人有所要求，
Tapi biarlah lebih dahulu kami menuntut diri kami 让我 sendiri. 们首先对自己有要求， Seperti apa diri kami 我们是怎样的一个人？ yang mohon kepada Tuhan agar kami diubahkan semakin 求你 serupa 自己 dengan 先 Tuhan. 改变我们，跟效法基督。 Terima kasih Bapa, 天父，感谢你 dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。